أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Hud alaihissalam. Kita sambung ayat 61. Sebelum tu kita tengok pengajaran yang lepas. Ayat berapa? Lima lah. Ha? Berapa? 58 belum? Belum ah? Ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa amruna najjayna huda wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghaliz. Maksudnya dan tatkala telah datang perintah kami telah selamatkan Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat daripada kami, dan kami selamatkan mereka daripada azab yang keras. Pengajarannya, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil iaitu Allah akan selamatkan mereka yang benar-benar beriman dan akan binasakan mereka yang kufur kepada Allah setelah diberi peluang dan peringatan. Yang kedua, manusia selamat daripada azab Allah dengan rahmatnya
bukan dengan amalan. Maka sesiapa yang mendapat rahmat Allah, maka sesiapa yang mendapat rahmat Allah, maka beruntung dan berjayalah dia. Ayat 59. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Maksudnya, dan demikian itulah kaum Ad, mereka ingkar ayat-ayat Tuhan mereka dan mereka derhaka kepada Rasulnya, dan mereka mengikut perintah setiap mereka yang sombong lagi degil. Pengajarannya, punca kecelakaan manusia ialah menolak ayat-ayat Allah dan mengingkari Rasulnya. Yang kedua, sesiapa yang menolak Rasul, maka dia juga menolak Tuhannya. Yang ketiga, haram mentaati manusia dalam perkara yang mengingkari perintah Allah. Okey, ayat 60. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah. Ala inna 'adan kafaru rabbahum. Ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Maksudnya, dan mereka, iaitu kaum Ad, diikuti dalam kehidupan dunia ini laknat, iaitu dijauh daripada rahmat Allah, dan juga pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya Ad telah kufur kepada Tuhan mereka. Ingatlah, jauhlah kaum Ad daripada rahmat Allah. Pengajarannya, sesiapa yang kufur kepada Allah dan menolak Rasulnya, dia akan mendapat laknat daripada Allah dan semua makhluk,
di dunia dan di akhirat. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Okey. Okey. Ha? Apa dia? Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat 61, sebagaimana kita belajar daripada awal surah Hud. Surah Hud ni adalah lebih kepada penceritaan kisah-kisah para nabi dan kaum mereka, dengan tujuan utama untuk meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dalam mereka menghadapi tekanan dan celaan orang-orang musyrikin Mekah. Jadi ayat 61 ni adalah kisah yang ketiga. Cerita yang ketiga setelah cerita yang pertama, iaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kisah yang kedua Nabi Hud alaihissalam. Dan malam ni ayat 61, kisah yang ketiga ikut turutan, iaitu kisah kaum Samud ataupun kisah Nabi Saleh alaihissalam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kaum Samud ni tinggal di mana? Utara ini Yaman kan? Di sini kaum Ad. Ini Mekah. Di sini Madinah. Di sini Tabuk. Di sini Syam. Ataupun sekarang Palestin, Jordan dan Syria. Jadi kaum Samud ni tinggal di mana? Di sini antara Madinah dengan Tabuk. Dan tempat tu juga dinamakan Madain Saleh. Madain Saleh. Jadi kaum Samud ni adalah, kalau ikut turutan masa, dia datang selepas kaum Ad. Jadi kenapa Allah sebut kaum Samud dan kaum Ad? Ayat ni turun kepada orang musyrikin Mekah. Jadi soalannya, kenapa dua kaum ini disebut kepada orang musyrikin Mekah? Sebab orang musyrikin Mekah ni, dia sumber pendapatan dia ialah daripada perniagaan. Kalau musim sejuk, dia pergi ke Yaman. Bila dia pergi ke Yaman, dia nampak kesan kaum Ad yang diazab oleh Allah. Dia bawa barang, dia ambil barang daripada Yaman, kemudian dia bawa balik di Mekah, dia berniaga. Itu musim sejuk. Kemudian kalau musim panas, daripada Mekah dia pergi ke Syam,
Cari barang di sana, bawa balik Mekah, berniaga. Jadi bila dia pergi ke Yaman, dia tengok kesan kaum Ad yang diazab oleh Allah. Dan bila dia pergi ke Syam, musim panas, dia akan tengok kesan kaum Samud yang diazab oleh Allah. Dan juga mereka akan lihat juga di Syam kesan kaum Nabi Lut yang diazab oleh Allah, iaitu di Syam ataupun di Jordan. Jadi kisah ni disebut sebagai apa ni? Sebagai pengajaran kepada orang musyrik Mekah yang menentang dakwah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu menentang, apa yang kamu lakukan sama dengan kaum Samud dan kaum Ad yang mereka menentang para nabi mereka, dan akhirnya kesudahannya kaum Ad dibinasakan oleh Allah, kaum Samud pun dibinasa, kaum Nabi Lut pun dibinasa. Dan mereka ni sebenarnya lebih kuat daripada kamu. Kaum Ad, kaum Samud lebih kuat daripada orang Mekah. Tapi Allah hanya binasakan mereka hanya dengan, kalau kaum Ad, Allah binasakan dengan angin. Kalau kaum Samud dengan apa? Dengan pekikan, dengan suara. Jadi ada ayat yang Allah sebut Allah mencela orang musyrikin Mekah yang mereka berjalan pergi ke Yaman dan tengok kesan kaum dahulu diazab bila mereka kufur. Dan pergi ke Syam, mereka juga tengok kesan kaum dahulu diazab disebabkan kekufuran mereka. Tapi sedikit pun tak menyedarkan orang musyrikin Mekah. Sedangkan mereka bukan setakat mendengar, tapi mereka pergi dan nampak. Okey. Dalam ayat apa tu? Ya Allah sebut orang musyrikin Mekah berjalan dan melihat sendiri kesan kaum-kaum dahulu diazab. Dalam surah apa? Biasa tak solat subuh di masjid? Sejadah. Ada dua surah solat subuh. Satu insan, satu sejadah. Sejadah, betul. Ayat berapa? Ayat 26. Cuba tengok. Surah As-Sajadah ayat 26. Okey, cuba terjemah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam. Apa makna awalam? Awalam tidakkah yahdi? Tidakkah memandu ataupun menunjuk lahum kepada mereka, iaitu orang musyrikin Mekah, kam, berapa banyak yang ahlakna, kami telah binasakan, min qablihim, daripada sebelum orang musyrikin Mekah. Berapa banyak minal qurun. Qurun ni makna umat-umat generasi-generasi dahulu. Berapa banyak kami telah binasakan. Dan yamshuna, orang-orang musyrikin Mekah berjalan fi masakinihim, di tempat tinggal mereka. Kaum Ad di Yaman, mereka pergi dan nampak. Dan kaum Samud di Madain Saleh, mereka pergi dan nampak. Tetapi awalam yahdi lahum, masih belum memberi pengajaran kepada orang musyrikin Mekah. Kemudian Allah kata, inna fi zalika, sesungguhnya pada demikian itu, pada kisah-kisah umat-umat dahulu yang diazab, ada la ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah,
Afala yasma'un? Tidakkah mereka mendengar? Jadi logiknya, kalau orang musyrikin Mekah lalu saban tahun ataupun mungkin setiap bulan dan mereka nampak dengan mata mereka, itu pun belum menyedarkan mereka. Kalau kita tak pergi pun, kita tak tengok pun, kita hanya mendengar daripada Al-Quran. Logiknya apa? Lepas tu dengar Quran pula tak faham. Lagi susah untuk menyedarkan kita. Okey. Jadi sekarang ngadain solat, Nabi sebutkan mana-mana tempat yang kaum dahulu diazab, hukumnya tak boleh pergi, tak boleh ziarah, kecuali dalam keadaan menangis. Tapi sekarang ramai tak orang pergi. Dan bila pergi menangis ke tak? Tak. Sekarang lagi teruk, Madain Saleh dijadikan tempat maksiat. Dulu dia pernah buat, bukan dululah, tahun lepas, dia buat konsert apa kat sini di Madain Saleh tu. Bukan setakat tak menangis, tapi buat maksiat di situ. Okey, jadi yang ada hari ini tak tahulah keturunan musyrikin Mekah ke apa tak tahu. Orang musyrikin Mekah dia tak buat maksiat kat situ, kan? Dia lalu je. Okey, wa ilah dan kepada Samud. Samud ni ada ahli tafsir mengatakan dia adalah jaddu, atuk kepada kaum Nabi Saleh. Jadi atuk dia nama Samud, maka kaum ni pun dinamakan kaum Samud. Dan kepada kaum Samud akhahum, saudara mereka Saleh, Nabi Saleh. Apa maksud ayat ni? Dan kepada kaum Samud, maka Allah kata kami utuskan. Kami utuskan siapa? Saudara mereka. Siapa ni? Saudara mereka siapa dia? Mana Nabi Saleh tu adalah saudara kepada? Okey, kaum saudara ini dari segi apa? Hubungan nasab ataupun hubungan akidah? Nasab. Dia yang dari segi akidah, dia innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang beriman saja yang bersaudara. Kalau antara orang beriman dengan orang kafir, dia tak boleh bersaudara. Hukumnya haram. Tapi Allah sebut akha di sini dari segi nasab keturunan, bukan dari segi akidah. Dan di sini juga Allah nak bagi tahu degilnya kaum Samud. Sebab apa? Sebab yang dia tolak tu bukan orang asing. Saudara mereka yang mereka kenal. Bahkan lepas ayat ni, mereka bagi tahu Saleh ni memang orang yang baik. Tapi bila bawa je benda yang bercanggah, dia tolak. Okey, apa dakwah Nabi Saleh? Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Walaupun kafir, tapi bahasa pendakwah mesti lembut. Walaupun kepada orang kafir. Mesej dakwah setiap Nabi ialah sama. U'budullah. Sembahlah Allah. Sembahlah oleh kamu akan Allah. Kenapa kena sembah Allah? Apa sebab? Sebab malakum, tidak
Tidak ada bagi kamu min ilahin, dari dari mana-mana Tuhan ghairuhu, selainnya. Jadi wajib kamu sembah Allah. Kenapa? Sebab tidak ada Tuhan dah selain pada Dia. Kenapa tak ada Tuhan selain pada Dia? Kenapa Dia saja Tuhan? Jawapannya seterusnya iaitu sebab Dia huwa ansha'akum. Dia sahaja. Ansha'akum apa makna? Sama dengan makna khalaqa. Ansha'a khalaqa sama. Dia yang telah, Dia sahaja telah mencipta kamu. Minal ardi, dari apa maksud mencipta daripada bumi? Adakah semua manusia dicipta daripada tanah? Siapa yang daripada tanah? Adam seorang je. Hawa? Daripada tulang rusuk. Kita semua? Tapi ada juga pendapat mengatakan kita pun sebenarnya berasal usul daripada tanah. Kita dicipta daripada air mani. Air mani daripada darah. Darah daripada apa? Daripada makanan. Makanan daripada tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan daripada mana? Tanah. Jadi pimai-pimai tanah juga. Jadi makna mencipta ni apa makna? Mencipta. Mencipta ialah membuat sesuatu daripada tiada. Manusia asalnya tiada, tapi Allah jadikan ada. Tapi kalau kita ambil kayu, daripada kayu kita buat pintu. Adakah itu dinamakan mencipta? Bukan. Kenapa? Itu menukar. Menukar kayu kepada pintu. Yang mencipta macam mana? Daripada bukan kayu, tiba-tiba zat jadi pintu. Itu mencipta. Sebab itulah beza sihir dengan mukjizat. Kan? Yang tukar sihir, Firaun bila tengok mukjizat Nabi Musa, dia beriman. Apa sebab? Sebab yang ilmu sihir yang mereka duk amal selama ni, dia bukan menukarkan tongkat kepada ular, bukan. Dia hanya menyilap mata. Dia dalam Quran dia sebut yukhayyal. Orang nampak macam ular, bukan bertukar. Jadi bila dia nampak tongkat Nabi Musa, ini bukan khayal. Betul-betul bertukar. Itu betul-betul mencipta. Maka kerana itulah tukar sihir terus beriman. Okey, sekarang kita nak bincang apa makna ubudullah. Apa makna sembah Allah? Kenapa sembah ibadat ubudullah ni mana sembahkan ataupun beribadat? Ibadat yang utama apa dia? Solat. Kenapa para nabi tak bagi kepada kaum dia dirikan solat? Solat ibadat yang utama. Faham soalan? Kenapa? Wahai kaumku, dirikan solat. Akidah dulu. Tu ubudullah tu akidah ke? Sembah Allah dulu. Solat kemudian. Okey, apa makna ubudullah? Apa makna? Yelah, macam mana tu? Macam mana nak sembah Allah tu? Siapa boleh bagi definisi ibadat? Apa makna ibadat?
Semua yang Allah suka? Boleh bagi dalam bahasa Arab. Sebab saya bagi dalam bahasa Arab kan. Kenapa tak ingat? Tulis kat mana sini? Ibadat ialah ismun jami'un ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Okey. Ibadat ialah ismun. Ismu apa mana? Satu kata nama, jami'un yang menghimpun ataupun yang merangkumi. Yang menghimpun ataupun merangkumi apa dah? Likulli, bagi setiap ma yuhibbuhullah, apa yang Allah cinta, wa yardahu, dan apa yang Allah redha. Jadi definisi ibadat ni apa dia? Merangkumi semua sekali aspek kehidupan kita. Sebab tu Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku cipta manusia dan jin melainkan untuk berapa jam? 24 jam lah. Makan, tidur, bermain, bekerja, bernikah, beranak, mendidik anak, semua tu adalah ibadat kepada Allah. Macam mana nak pastikan semua tu ibadat kepada Allah? Kita kena tahu mana yang Allah suka, mana yang Allah tak suka, mana yang Allah redha, mana yang Allah tidak redha. Sebab itulah bila Nabi, hari pertama Nabi berdakwah, Nabi ajak pada kaum mereka supaya sembah Allah. Bila pertama lagi dah ajak sembah Allah, clear. Maksudnya apa tu? Bila sembah Allah, tak boleh sembah selain daripada Allah, tak boleh sembah berhala, tak boleh syirik. Lepas tu baru datang solat. Setelah akidah dah jelas, setelah maksud ibadat dah jelas, baru datang solat. Dan lepas tu bila dia solat, dia tak akan riak, dia tak akan syirik pada Allah. Bahkan seluruh kehidupannya adalah untuk, sebab itulah Nabi dan sahabat, bila datang hukum mengharamkan arak, tak ada masalah, senang je dia tinggal. Bila datang hukum hijab, senang je dia tutup. Apa saja hukum datang lepas tu, tak ada masalah. Sebab apa? Asas akidah ialah sembah Allah keseluruhan. Jangan sembah selain daripada Allah, jangan syirik. Tapi sekarang, masyarakat kita bila ditanya ibadat, dia akan jawab apa? Solat. Lagi? Puasa. Zakat. Haji kan? Hari pertama lagi dia ajar bukan ubudullah, tapi dirikan solat. Akhirnya apa jadi? Lepas solat, dia buat maksiat. Lepas solat, dia ambil rasuah. Lepas solat, dia jumpa bomoh. Lepas solat, dia percaya pada saka. Betul? Kenapa? Sebab hari pertama lagi tak diajar ubudullah. Hari pertama dia ajar solat. Akhirnya dia faham apa dia? Ibadat ialah solat. Di luar solat, tak ada kaitan. Sebab tu ramai orang Islam ada dua watak. Satu watak dalam solat, satu watak dalam masjid, satu watak di luar masjid. Satu watak dalam kelas, satu watak di Mekah, satu watak di Malaysia. Berbeza tak? Berbeza. Sebab kita tak ditekankan ubudullah. Dan jauh sekali orang Islam berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Solat tapi akhlak
sama dengan, kebanyakannya sama dengan akhlak orang kafir. Image pakaian pun kadang-kadang sama je. Zaman Nabi tak ada tu. Kalau beriman, beriman secara total. Kalau kufur, kufur habis-habisan. Okey. Itu masalah. Masalah apa tu? Pendidikan. Sebab tu kita, bila nak didik anak, sebelum kita suruh anak kita solat, ada benda lain dah mendidik anak kita. Apa dia? Ada benda lain merosakkan pemikiran dan akidah anak kita sebelum kita suruh anak kita solat. Yang menyebabkan solat tu baginya satu bebanan. Apa yang merosakkan anak-anak kita atau remaja? Sistem pendidikan tu. Betul? Bila masuk sekolah dia ajar tak ubudullah. Tak ada apa yang dia ajar. Kena dunia. Kena dunia, cinta dunia. Betul? Bila dia ajar kena dunia, cinta dunia, lepas tu dah berkarak dengan dunia, tiba-tiba dirikan salat. Masuk tak? Salat tu jadi nombor 3, nombor 4, nombor 5. Lepas tu Quran pula bila dia tadabbur. Dah? Satu. Okey. Boleh tak kita tukar sistem pendidikan? Boleh ke tak? Kalau boleh, macam mana cara dia? Boleh je, sebenarnya boleh je. Kita tengok tak Ghulamud Dakwah. Mula-mula dia masuk sistem pendidikan apa? Sihir. Tempat sekolahnya di mana? Istana. Masa depannya cerahkan. Tapi akhirnya budak tu terkesan dengan sistem pendidikan apa? Rahib yang tepi jalan tu. Boleh je. Jadi yang sepatut main peranan penting untuk mendidik anak apa dia? Mak bapak tu sendiri. Mak bapak. Jadi anak-anak rosak kadang-kadang puncanya mak bapak sendiri. Satu, mak bapak sendiri tak mendidik. Yang kedua, mak bapak sendiri pun tak faham agama. Okey. Jadi sembahlah Allah. Cuba buka surah ni, surah Az-Zariyat. Ayat 56 dan 57. Okey. Cuba terjemah. Ini ayat biasa kita dengar ni. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa. Tengok bahasa Al-Quran. Allah kata tidak. Ada tidak. Satu ada tidak. Yang kedua ada illa. Kalau kita buang tidak, buang ma dan buang illa, jadi apa? Khalaqtu al-jin wal-ins liya'budun. Beza tak antara dua ayat tu? Yang atas tidak, aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka sembah aku. Yang di bawah, aku telah cipta jin dan manusia untuk sembah aku. Beza? Apa beza dia? Yang atas ni, manusia dan jin dicipta hanya satu tujuan. Yang bawah, boleh tak saya tambah? Aku mencipta jin dan manusia untuk mereka sembah aku dan boleh tambah wow, dan supaya mereka juga sembah berhala. Boleh? Boleh? Sebab tidak ada ma dan tidak ada ilah. Tapi bila ada ma dan ilah, dia tak boleh.
Maksudnya apa tu? Hidup manusia, ibadatnya ialah bukan solat 5 waktu sahaja, bukan zakat, bukan puasa Ramadan, bukan dalam masjid sahaja, tapi keseluruhannya. Itu makna tidak dan kecuali. Tapi sekarang kebanyakan orang beribadat bila? Masa solat, masa dalam masjid, bulan Ramadan. Nampak tak tadi solat Ramadan, solat tarawih? Bisa tak? Saya tak tahu, ataupun ramai orang baru pindah ke sini malam ni. Tiba-tiba penuh kan? Macam solat Jumaat. Apa menjadikan mereka macam tu? Betul tak? Betul ke salah suasana tu? Start satu Ramadan, penuh melimpah. Berjalan kaki jauh. Start satu Syawal, kosong balik. Betul tak keadaan macam tu? Tak betul. Kenapa berlaku macam tu? Sebab mereka daripada awal lagi tidak diajar ubudullah ke seluruh hidup kamu. Mereka diajar apa dia? Ibadat ialah solat. Ibadat ialah puasa bulan Ramadan. Dan kalau bulan Ramadan tambah sikit, solat tarawih di bulan Ramadan. Pergilah masjid di bulan Ramadan. Dia zaman Rasulullah tak pernah berlaku macam tu. Zaman Rasulullah, masjid sentiasa penuh. Bahkan kalau siapa yang tak pergi, Nabi nak bakar bila? Bulan Ramadan ke bulan Syawal sekali? Jadi keadaan tu tak betul. Tapi sebab dah lama berlaku, orang kata macam, apa pula tak betul orang pergi masjid? Apalah puak-puak ni, pergi masjid pun salah, tak pergi masjid pun salah. Dia salahkan kita pula kan. Kemudian Allah sebut, lepas Allah beritahu tujuan manusia dan jin dicipta untuk beribadat, Allah cerita pasal apa? Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak mahu daripada ni manusia ni daripada rezeki. Aku tak mahu. Maksudnya apa? Aku tak mahu manusia bagi rezeki kepada manusia lain. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku juga tidak mahu manusia bagi makan daripada orang lain. Jadi aku nak apa? Aku nak mereka sembah aku je. Boleh faham? Kenapa Allah tak nak manusia bagi rezeki pada orang? Allah tak nak manusia bagi makan pada orang. Sebab Allah kata innallaha huwa razzaq. Allah adalah pemberi rezeki yang banyak. Jadi manusia kerja apa? Tak, manusia kerja apa? Ibadat. Allah bagi rezeki. Allah boleh bagi tak rezeki pada semua manusia? Bilion. Bukan pada manusia, haiwan, jin. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Allah Zul Quwwatil Matin. Allah maha kuat dan lagi maha kukuh. Boleh faham? Tapi manusia kena usaha tak? Manusia kena usaha, tapi akhirnya yang bagi rezeki siapa? Sekarang, manusia sekarang, kalau ikut ayat ni, Allah cipta manusia untuk beribadat. Tapi sekarang manusia seolah dia faham, dia dicipta untuk cari rezeki. Sebab tu dia banyak masa, habis masa untuk cari rezeki. Sedangkan Allah kata, aku cipta kamu untuk beribadat. Rezeki itu aku yang bagi. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham dan boleh terima. Aku cipta manusia untuk beribadat. Rezeki Ar-Razzaq ialah aku. Jadi sepatut manusia banyak habis masa untuk beribadat dan pastikan ibadatnya diterima. Habis tak payah kerja. Tak, perlu bekerja. Bekerja pun boleh jadi ibadat. Tapi dalam konteks apa?
cari rezeki yang halal, cari rezeki yang tak melalaikan tugas utama kamu sebagai hamba Allah. Kerjalah. Tapi yang haram apa dah? Cari rezeki tapi akhirnya ibadat dah jadi nombor 2. Iaitu salah. Sebab tu Nabi dan para sahabat semua bekerja, tapi bila masuk waktu solat, semua berhenti. Okey. Okey ke? Okey. Ada soalan? Kita balik pada ayat kita. Jadi di sini Nabi Saleh berkata pada kaum dia, pertama, kena sembah Allah sahaja. Sebab apa? Sebab tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja. Kenapa Dia sahaja Tuhan? Sebab Dia sahaja yang mencipta kamu. Ada tak Tuhan lain yang mencipta manusia? Tak ada. Kemudian apa lagi? Wasta'marakum, dan Dia juga istakmar apa dia? Memakmurkan kamu. Memakmurkan kamu fiha, di dalamnya ataupun di bumi. Kum ni balik pada siapa? Dia memakmurkan kamu. Siapa kaum ni? Kaum Samud. Apa maksud Allah memakmurkan? Kata Nabi Saleh, Allah satu cipta kamu, yang kedua Dia memakmurkan kamu di atas muka bumi. Kita tahu kaum Ad, apa kelebihannya? Fizikalnya kuat. Okey, kaum Samud, apa kelebihannya? Dia beza kaum Ad dengan kaum Samud. Kaum Ad ni Allah bagi kelebihan fizikalnya kuat. Kaum Samud Allah bagi kelebihan hasil usaha mereka sendiri, iaitu mereka pakar dalam bidang-bidang tertentu. Bukan dari segi fizikal, tapi kelebihan dari segi ilmu. Cuba buka surah Al-A'raf ayat 74. Okey, cuba terjemah. Wazkuru, dan ingatlah. Ini perintah, Allah perintah pada siapa ni? Nabi dan orang beriman, termasuklah kita. Hendaklah kamu ingat ketika mana dia ini kata Nabi Saleh kepada kaumnya, ingatlah oleh kamu nikmat yang Allah bagi pada kamu. Apa dia? Ja'alakum, ketika mana Dia menjadikan kamu khulafa. Khulafa mana? Pengganti-pengganti min ba'di ad, selepas. Betul kan? Itu ikut susunan tertib. Wa bawwa'akum, dan Dia iaitu Allah menempatkan kamu di atas muka bumi. Dan Dia memakmurkan kamu dengan cara apa? Tattakhizuna min suhuliha. Kamu suhul ni tanah rata. Suhul tanah rata. Tattakhizuna, kamu mendirikan di tanah rata kusura, istana-istana. Ini kemahiran, kepakaran kaum Samud. Dia bukan dari segi fizikal, tapi dari segi ilmu. Iaitu kamu memakmurkan bumi Allah dengan kamu membina istana-istana di tanah yang lapang. Kemudian watanhitunal jibal. Kamu memahat jibal, gunung-gunung sebagai buyut, rumah. Makna gunung, bukit, dia boleh pahat buat macam rumah. Ada bumbung, ada bilik air, ada ruang tamu.
ada tingkap. Sebab itulah rumah ni, rumah kaum Samud kekal sampai hari ni. Siapa pernah pergi? Pernah pergi? Tak pernah? Sama tak pernah pergi? Kan dekat dengan Madinah lah. Sebab tak boleh nak menangis. Kenapa rumah yang dibuat oleh kaum Samud kekal? Sebab dia buat di gunung. Gunung tu akan kekal. Mana ada gunung runtuh? Betul tak? Gunung bila akan runtuh? Bila kiamat. Kamu memahat gunung-gunung menjadi rumah. Fazkuru ala Allah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Wala ta'sau fil ardi, dan jangan kamu melampau di atas muka bumi. Mufsidin, dalam keadaan kamu buat kerusakan. Okey, satu lagi surah Asy-Syu'ara. Satu nampak ke? 146. Surah Asy-Syu'ara. Ini maksud ayat tadi apa dah? Allah memakmurkan kaum Samud di atas muka bumi. Dengan cara apa? Tanah rata dia buat istana, gunung dia buat rumah-rumah. Di sini pula Allah kata atutrakuna. Adakah patut kamu dibiarkan fi ma hauna, di sini dalam keadaan aman. Kamu bina istana, kamu bina rumah, kemudian kamu kufur kepada Allah. Adakah patut kamu akan dibiarkan dalam keadaan aman sampai bila-bila? Tak. Sebab kamu kufur. Dan kamu juga aman dalam fi jannatin wa uyun, kebun-kebun dan sungai-sungai. Sebab tu ada ahli tafsir, ulama mengatakan kat dunia ni antara tempat tanah yang paling subur ialah Madain Saleh. Itu maksud Allah memakmurkan bumi untuk kaum Samud. Tumbuh apa ni? Tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun, sungai-sungai sampai hari ini. Kemudian wazuru'in, dan tanaman-tanaman, wa nakhlin, pokok-pokok kurma, tal'uha, yang mayangnya hadim, yang lembut, wa tanhituna, dan kamu apa? Kamu memahat daripada gunung buyutan untuk dijadikan rumah. Farihin. Tadi aminin, aman. Sekarang farihin. Farihin ni dia farihin lebih kepada keperluan, iaitu mewah. Mana Allah nak beritahu apa ni? Kamu dimakmurkan oleh Allah di bumi ini dengan ada istana, ada rumah, patut aman, ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian kamu mewah pula. Maka adakah patut kamu akan dibiarkan dalam keadaan macam ni sedangkan kamu kufur kepada Allah? Tak mungkin. Sebab tu bila sampai masa Allah turunkan azab. Maka kata Nabi Saleh, fattaqullah wa ati'un. Takutlah pada Allah dan taatlah padanya, jangan kufur. Okay, kita balik pada ayat kita. Okey. Jadi kata Nabi Saleh, pertama sembah Allah. Sebab apa? Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kenapa Dia saja Tuhan? Satu, Dia mencipta kamu. Yang kedua, Dia memakmurkan kamu di atas muka bumi. Maka lepas tu apa patut kamu buat? Untuk sembah Allah, fastaghfiru. Maka mohon ampun kepadanya. Summa, kemudian tubu. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Apa beza istighfiru dengan tubu? Dosa kecil, dosa besar? Tak. Kita dah beritahu dalam kisah Nabi. Kalau istighfiru, minta ampun, dosa yang lepas. Tubu, bertobat, dosa yang akan datang.
Menunjukkan apa? Manusia akan sentiasa buat dosa. Okey, di sini dosa apa ni? Minta ampunlah kepada Allah daripada dosa apa? Syirik, sembah berhala. Dan di sini juga menunjukkan sebelum kamu beribadat kepada Allah, kamu kena bertaubat dan bersihkan hati. Tak mungkin kamu syirik pada Allah tapi dalam masa sama kamu sembah Allah. Di antara punca solat kita tak khusyuk sebab apa? Sebab dosa. Solat berat je walaupun baca ayat pendek-pendek je. Kalau pergi siapa pernah pergi solat tarawih di Turki? Dia baca nun wal qalami wama yasturun, Allahu akbar. Betul? Saya dah tengah tunggu, dah rukuk dah. Yasin wal Quranil Hakim, Allahu akbar. Oh, kalau imam Turki jadi imam di Malaysia, orang Malaysia lagi melompat dah. Inna Rabbi sesungguhnya penciptaku qaribun. Qarib dah jadi bahasa Melayu. Apa dia panggil? Sahabat qarib. Sahabat pun bahasa Arab, qarib pun bahasa Arab. Ini sahabat qarib. Yang itu bahasa Arab tu, bahasa Melayu ini je. Okey, inna rabbi qaribun, sangat mujibun, memperkenankan. Apa ni? Apa kaitan qaribun mujib dengan sebelum tu? Boleh kaitkan? Satu Nabi Saleh suruh apa? Sembah Allah. Yang kedua, mohon ampun. Yang ketiga, taubatkan. Lepas tu Allah kata apa? Nabi Saleh kata apa? Tuhan aku sangat dekat dan apa kaitannya? Apa dia? Bukan. Tak, perkataan qarib. Kalau Maha Pengampun, Ghafur. Sekarang perkataan qarib. Pengajarannya apa? Maknanya bila kamu dah sembah Allah dan kamu bertaubat, pasti kamu dekat dengan Allah. Semua yang jauh daripada Allah sebab tak bertaubat, tak sembah Allah. Satu. Yang kedua, bila kamu dekat dengan Allah, pasti Allah makbulkan doa. Jadi punca doa tak dimakbulkan sebab jauh. Dan punca jauh dosa. Cuba buka surah Al-Baqarah 186. Ayat ni bukan tengah-tengah ayat puasa. Kita dah belajar semalam kan. Mula-mula Allah kata diwajibkan puasa ke atas kamu sebagaimana dia diwajib pada orang dahulu supaya kamu bertakwa. Lepas tu Allah kata diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Lepas tu ayat seterusnya apa dah? Wa iza sa'alaka ibadi. Apabila hambaku bertanya engkau wahai Muhammad. Tanya apa ni? Aku ni sebenarnya jauh ke dekat? Bertanya tentangku, anni. Maka bagi tahu pada hambaku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Dan bila aku dekat, ujibu. Aku akan perkenalkan da'wata ad-da'i. Doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Dia bertengok bahasa Al-Quran. Orang yang berdoa apabila dia berdoa. Apabila dia berdoa,
Ni kepadaku. Aku akan perkenalkan pertama orang yang berdoa. Yang kedua, orang berdoa tu apabila maknanya ada tak adai orang berdoa tapi tak berdoa? Ada tak? Macam mana tu? Ha? Ada macam ni lah ayat ni. Wa min syarri hasidin iza hasad. Aku minta berlindung daripada syar kejahatan. Kejahatan siapa? Hasidin. Orang yang dengki. Iza hasad. Apabila dia ada tak orang dengki tapi tak dengki? Ada. Yang Allah suruh kita minta berlindung daripada orang yang dengki apabila dia dengki. Maknanya kalau orang tu dengki tapi dia tak dengki, tak perlu kita minta berlindung. Faham? Macam mana tu? Orang dengki tapi tak dengki. Apa dia? Dia orang dengki. Hasidin orang dengki. Ada dua jenis. Pertama, dia setakat dengki je. Tak ada tindakan apa-apa. Dalam hati je. Yang tu kamu tak perlu minta berlindung. Sebab dia tak akan memudaratkan kamu. Yang akan memudaratkan apa dia? Orang dengki apabila? Bila dia tengok kita beli kereta baru kan. Dia geram je. Geramnya. Tak payah minta berlindung. Tapi kalau dia tengok kita beli kereta baru, dia pun cari paku letak kat situ. Minta berlindung. Boleh faham? Ini pun sama. Allah akan makbulkan doa siapa ni? Bukan semua doa orang yang berdoa Allah makbul. Allah akan makbulkan doa orang yang apabila betul-betul ikhlas berdoa padaku. Yang jenis amin, amin, amin tu, macam mana aku nak makbulkan? Dia sendiri pun tak faham. Faham tak? Kadang-kadang pegang satu selipar, tangan kat amin, amin. Tak beradab. Nabi kata bila berdoa, hendaklah bersungguh-sungguh. Mana kamu kena faham. Jadi maksud Allah akan makbulkan doa orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh. Okey. Nampak tak? Soalan ni, bila hamba-hambaku bertanya tentang aku, bagi tahu aku dekat. Apa sebab Allah dekat pada hamba ni? Apa sebab? Ayat ni berkenaan dengan puasa. Jadi manusia bila puasa dia akan dekat kepada Allah. Bila dekat, Allah akan makbulkan doa. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Bila kita nak berdoa, perlu tak kita pakai orang ketiga? Tak perlu. Yang perlu apa dia? Bertaubat. Bertaubat, lepas tu beribadat kepada Allah. Dekatlah dengan Allah. Kalau dia dekat, perlu lagi tak pakai orang ketiga? Ustaz ada kat depan. Boleh tak tolong minta dengan ustaz tu? Ustaz ada kat depan, minta sendirilah. Betul tak? Kalau dia tak berani minta dengan ustaz, apa makna tu? Dia memang ada masalah dengan ustaz. Jadi selesai masalah kamu dengan ustaz dulu. Faham tak? Jadi kalau dia takut nak berdoa direct kepada Allah, dia ada masalah dengan Tuhan. Settle masalah dengan Tuhan dulu. Jangan dah ada masalah dengan Tuhan, pergi cari orang ketiga. Orang ketiga pun ada masalah juga dengan Tuhan. Okey? Sebab tu Allah bagi syarat. Kalau nak dekat denganku, falyastajibu. Apa makna? Falyastajibu li. Adalah mereka menyahut seruan aku, iaitu agar taat pada perintahku dan tinggal larangan. Wal yu'minu bi, dan adalah mereka juga beriman kepada aku, beriman dengan janji-janji aku. Barulah aku akan makbulkan doa. La'allahum yarshudun, supaya mereka mendapat petunjuk.
Okey. Jadi kita balik pada ayat kita. Jadi simple, qaribun mujib. Nak dimakbulkan doa, formula dia. Nak dimakbulkan doa, kenapa? Dekat dengan Allah. Nak dekat dengan Allah, kena taubat. Itu je sifat dia. Tak payah ayat tawar. Okey, masa dah habis lah. Masa dah habis kan? Nampak lemah ke dah start puasa dah hari ni? Ayat ni panjang kan? Kita sambunglah. Jadi kalau ikut solat tarawih di masjid tadi, betul-betul habis 10.30. Kan? Jadi kita boleh start 10.45. 10.45, kita buat 45 minit cukup. Kena sejam setengah. Tengok keadaan. Jadi ustaz kena tengok keadaan pelajar. Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita besok ada kelas ustaz semua. Jumpa pagi besok ada kelas hadis arba'in oleh Ustaz Usama. Dan malam besok juga kita sambung tadabbur surah Hud insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.